A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pergi kepada bahagian kedua, yang mana bahagian pertama kita dah cover tentang mengapa syumul dan apa konsep syumul. Kedua ni kita akan pergi pada aspek syumul. Aspek syumul ni penting kerana kalau kita tengok sebelum ni kita dah bincang tentang aspek-aspek yang ada di dalam jahiliah tu, dia boleh tukar-tukar, Taurat tu boleh tukar-tukar, tapi dalam syumul ni kita cerita satu ni je. Dan kalau kita tinggalkan dalam bentuk satu ni je, apa akan jadi? Kita akan bermain dengan perkara umum saja. Seolah-olah kalau kita kata, oh Islam ni dia akan selesai semua perkara, tapi macam mana dia selesaikan? Dia selesaikan dengan Islam yang benar. Islam benar macam mana? Kita pun tak mampu jawab sebab kita tidak mempunyai kefahaman terhadap perincian dia. Baik, jadi berkaitan dengan aspek-aspek dalam syumul, dia akan bincang tentang perincian. Dan perincian itu kalau kita tengok, aspek dan unsur di dalam Islam itu disusun, mengikut Al-Banna disusun dengan 5 perkara, 5 koden. Kita akan lalu kejap lagi. Tapi sebelum tu kita rujuk balik apakah dia aspek syumul. Aspek syumul yang Al-Banna bawa ada 5 koden. Setiap koden tu ada 4 perkara, dan semua ini dia akan berkait dengan dakwah, di mana dakwah Islamiah akan berjalan dalam 5 aspek tersebut. Dakwah Islamiah adalah untuk merawat semua isu dalam 5 perkara tersebut. Maka dakwah Islamiah bersifat syumul, dia akan bawa kepada 5 perkara, 5 aspek itu secara menyeluruh, secara semua. Dan kalau kita tengok, bila dibawa kepada 5 aspek, maka itulah dakwah Islamiah yang syumul. Dan bila dibawa pada 5 aspek, dia membentuk satu tujuan yang jelas, yang mana kita dah faham sebelum ni. Tujuan jelas dakwah adalah untuk bawa kepada daulah, dan akhirnya dia akan bawa kepada tamadun. Dan 5 aspek tu kalau kita kembangkan, dia akan akhirnya akan menjadi tamadun. Tiada pengembangan Islam dalam 5 aspek tu, melainkan dia akan berkembang menjadi tamadun Islam. Maka membawa kepada kesimpulan bahawa tamadun Islam adalah tamadun Islam yang syumul. Jadi tamadun Islam adalah tamadun Islam yang syumul. Bila kita bawa dakwah secara syumul, maka dia akan pergi ke arah tamadun Islam. Maka tamadun Islam adalah tamadun Islam yang syumul, atas sifatnya seperti mana datang Islam pada awal dulu dalam keadaan syumul. Baik, secara ringkas Al-Banna ada susun dalam kerangka begini. Ada 5 aspek. Dalam 5 aspek itu adalah syarahan kepada bagaimana seorang individu Islam itu bertaamul, bagaimana pelaksanaan, dan semua ini adalah berjalan dalam kerangka ibadah yang sahih. Dan semua perkara yang bergerak atas ibadah yang sahih adalah di dalam kerangka akidah yang benar. Aqidatun sadiqah wa ibadatun sahihan sawa'an bisawain. Mana dia intipati di dalamnya. Sebab tu kalau kita tanya dalam 5 aspek ni, mana ibadahnya, mana akidah? Akidah dan ibadah adalah semua perkara ini. Semua perkara ini dibuat dalam urusan, dalam bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan bagaimana kita melaksanakan akidah yang benar. Dia membawa keluar kefahaman kita bahawa ibadah itu macam yang Taurat tadi, ibadah itu hanya ritual agama saja. Tak, tapi Islam keseluruhan tu, keseluruhan cawan itulah ibadah, keseluruhan cawan itulah akidah yang sebenar. Kalau yang Taurat tadi, akidah dia tak akan kacau dekat bahagian apa? Dekat bahagian politik, kat bahagian ni dia tak ada sangat. Kristian politik, Hindu politik tak ada, tetapi Islam dia ada sistem dia, Itu secara ringkas berkaitan struktur ni. Mana tamadun Islam. Al-Banna bila bawa Islam syumul, dia bukan nak suruh kita faham Islam tu kita adjust dalam aspek tertentu sahaja, tetapi dia bawa kepada hala tuju. Islam tu akhirnya akan pergi sampai ke tahap apa? Islam tu akhirnya tujuan dia hujung akan ending kepada di dunia sebagai tamadun Islam yang Al-Banna sebut sebagai Ustaziyatul Alam, sebagai rujukan sumber utama ustaz yang mengajar kepada alam ini. Semua perkara akan kembali kepada Islam. Baik, kalau kita tengok aspek yang pertama, koden yang pertama, daulah, watan, hukumah dan juga ummah. Jadi koden pertama ini dia bawa kepada yang pertama adalah daulah. Secara ringkas, kita tak boleh nak pergi detail sangat satu-satu ni, kalau tak dia jadi panjang, Secara ringkas, falsafah kefahaman daulah negara Islam adalah negara itu sendiri mempunyai agama Islam, dia beragama dengan agama Islam. Negara Islam itu akhirnya kita berkhidmat untuk negara tu. Sebab kita berkhidmat untuk negara Islam adalah berkhidmat untuk Islam, Dan kita, apabila kita berkhidmat, kita mengambil manfaat juga daripada negara. Tetapi di dalam konsep barat, konsep Taurat, dia tiada negara Islam, dia hanya ada negara, kalau ikut falsafah, negara teokratik, negara teokratik atau negara yang tidak beragama, negara liberal, demokratik, teokratik, monarki dan sebagainya. Tetapi dia tidak boleh bawa kepada negara Islam. Dan negara Islam telah diselewengkan, negara Islam telah dipropagandakan sebagai negara teroris, Dan dalam kerangka barat, kerangka Taurat, maka dibawa bahawa kita dengan negara adalah kita mengambil manfaat daripada negara. Beri fokus pada individu mengambil manfaat daripada negara.
Kalaulah kerajaan itu bukan kerajaan yang mampu, kalau negara tu tak mampu bagi manfaat kepada kita, maka diorang serama je boleh pindah negara lain, kan? Okey, itu tentang negara. Tentang watan pula, apa beza negara dan watan? Panjang bincang, tetapi kita ringkaskan, watan ini adalah tempat tanah air kita, darah daging kita, kita punya intimak, walak dan wilayah. Intimak ni apa? Kita menggabungkan diri. Kita rasa inilah kita, rumpun kita, inilah kita punya asal usul kita, kan? So walak dan wilayah juga di situ kita memberikan ketaatan setia kita kepada satu-satu konsep watan. Jadi bila kita kata watan, sebab itu askar wataniah dan sebagainya, dia tak panggil askar daulah. Askar wataniah sebab askar yang bersifat cintakan negara dia, cintakan tanah air dia. Maka kalau kita tengok dalam Islam, wataniyah, hudud wataniyatuna, Al-Banna kata sempadan watan kita adalah akidah. Sempadan watan kita adalah akidah. Akidah, dan makna bila kita tengok Selatan Tai itu adalah negara kita, sebab di situ ada umat Islam. Palestin adalah negara kita, Saudi adalah negara kita, Kashmir adalah negara kita, kan? Pakistan adalah negara kita, Indonesia adalah negara kita. Jadi ini adalah konsep Islam di mana sempadan dia adalah ni. Pasport yang ada hanyalah la ilaha illallah, cukup. Muslim, khalas boleh masuk. Itu sempadan wataniyah dalam Islam, sempadan watan dalam Islam. Adapun dalam konsep barat, dia adalah intimak kepada global, kepada demokrasi liberal, individu elemen yang terpenting. Yang mana dia kata dia tak kisah sangat watan tak watan, di mana tempat yang individu paling penting, maka dia akan suka kat situ. Mana yang pergi kepada kefahaman liberal, mana yang bawa kepada liberal, maka dia akan rasa itulah tempat dia. Itulah intimak dia, itulah tempat keseronokan dia. Sebab tu kita tengok kalau orang Islam yang betul-betul jujur dengan Islam, maka tempat yang dia rindu antaranya adalah Mekah, Kaabah, Masjid Nabawi, kan? Sebab dia rasa itulah watan dia, kan? Tetapi kalau kita tengok mereka yang di dalam kerangka tauhid, dia akan rindu apa? Dia akan rindu pergi ke US, Europe, Bali, kan? Tempat-tempat yang begitu. Itu tempat yang mereka cukup rindukan. Sebab dia rasa itulah tempat dia, kan? Itulah tempat dia. Dan kalau kita tengok hukumah pula, hukumah ni adalah kerajaan yang menguruskan dan konsep Islam yang menjaga dan menggerakkan daulah dan watan. Berarti semua kerangka daulah dan watan tadi, syariat, akidah, semua, maka hukumah lah yang menjaga. Dia adalah organisasi yang menjaga. Kalau kita tengok hukumah dalam konsep dunia pula adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat, dan tiada ketaatan kepada kerajaan sebenarnya, kan? Dia tiada konsep ketaatan kepada kerajaan. Sebab itu kalau kita tengok dia bila dengan kerajaan ni, dia pergi kepada check and balance saja, tetapi dia tiada konsep mentaati. Dia check and balance. Kalau kita tengok dalam daulah tadi, dia welfare state, mana negara yang kewajikan kita ambil manfaat saja. Dalam hukumah dia pergi kepada check and balance saja tanpa dia ada ketaatan. Dalam Islam ada check and balance, dia ada ketaatan, dan ketaatan kepada kerajaan yang menjaga amanah Islam, yang menjaga kedaulatan Islam, maka adalah perkara yang terpuji. Sebab tu kalau kita tengok dalam kerangka, dalam isu yang berlaku sekarang COVID-19, kita dapati kan negara-negara yang terlalu liberal menghadapi masalah. Spanyol, Itali, Amerika, US yang paling liberal, maka dia tak taat. Dia tak taat kepada kerajaan, dia tak taat kepada governor, kan? Malah kalau dia taat pun taat kepada Trump atas sebab Trump tu memuaskan kehendak dia, kan? Nampak kehendak dia, maka berlakulah malapetaka COVID-19, dia punya spiking dekat US sangat dahsyat. Baik, ummah pula kalau kita tengok konsep di dalam kita adalah rakyat beriman sebagai tonggak kepada negara Islam. Berarti negara Islam tu makin kukuh dengan wujudnya negara dan wujudnya umat yang masyarakat yang beriman. Ini satu konsep yang penting. Yang mana makin masyarakat beriman, makin kuat negara. Makin masyarakat iltizam dengan ibadah, iltizam dengan akhlak, maka negara makin stabil. Ini satu konsep yang ada dalam Islam. Maka ummah. Tetapi dan kesatuan umat tu adalah kesatuan dalam watan tu, nampak? Bukan daulah je, dia ada kesatuan dalam watan tu. Mana umat Islam tu pergi mana-mana dia akan bersatu. Kita ambil contoh, kalau kita kata kita bersatu dengan umat Islam di Palestin, kenapa nak bersatu dengan mereka? Sebab kita satu akidah, nampak? Kan? Tetapi kalau kita tanya konsep liberal, dia pergi kepada konsep kemanusiaan. Maka individu hidup untuk diri sendiri sebagai kesatuan. Maka dia tengok mana-mana yang mencabul kemanusiaan, maka dia, nampak macam lagi okey ke? Kena faham, bukanlah makna mereka ni buruk 100%. Tapi mereka ni akhirnya dia akan bawa kepada, bila dia kata dia pada individu yang hidup untuk diri sendiri, maka dia memang dia akan ada, dia ta'atuf, dia akan tolong negara lain ni. Tapi akhirnya dia akan pergi kepada menegakkan sistem, manusia itu bertuhankan diri dia. Akhirnya akan jadi macam tu. Akhirnya dia akan pergi pada you are free. Habis. Dia bawa kepada freedom, akhirnya dia bawa kepada you are free, you are free, you are free. Maka apa yang dia bawa itu, manusia yang makin liberal, dia akan berintimak dengan mereka yang liberal. Dia akan berintimak kepada mereka yang ingin menolak Islam, daripada mencabut Islam daripada jiwa dia dan pergi kepada
tiada Tuhan pada dunia ini melainkan diri dia, kan? Dia pergi kepada liberty, equality dan fraternity. Konsep ummah dalam mereka adalah konsep fraternity. Mereka bergabung atas konsep membebaskan diri manusia daripada Tuhan dan kembali kepada hawa nafsu, memuaskan apa yang manusia inginkan. Dan kalau kita tengok kuadran yang kedua adalah akhlak, kekuatan, rahmah dan keadilan. Dan nafas siap. Jadi pertama akhlak, kan? Akhlak yang tertinggi bagi sisi umat Islam adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kalau kita tengok, dia berakhlak ketika perang, dia berakhlak ketika menghukum orang, dia berakhlak ketika, bukan akhlak tu maksud dia buat baik macam tu je tak, tetapi akhlak juga adalah dengan membela, akhlak juga adalah dengan menghukum, akhlak juga adalah dengan marah. Marah adalah akhlak yang terpuji. Andai kita marah dengan konteks yang betul, dengan tujuan yang betul, dengan tidak membawa mudarat yang salah, kan? Tetapi kalau isu dunia, kita tengok akhlak itu mereka yang berakhlak yang tinggi, level akhlak dia akan pergi kepada mereka yang jujur dengan diri. Nampak macam bagus kan jujur dengan diri kan. Yalah, secara zahirnya nampak bagus, tapi kita boleh pergi tahu kepada detail. Contoh LGBT, kenapa LGBT itu mulia? Mereka yang gay itu mulia kerana dia jujur dengan diri dia bahawa diri dia tu adalah gay. Soal lagi tu. Kalau dalam Islam LGBT tidak berakhlak, tetapi bagi fahaman liberal, LGBT adalah akhlak yang tertinggi. Boleh jadi yang tertinggi sebab dia berjuang. Kalau kita tengok filem-filem perjuangan gay ni, dia ibaratkan macam mereka ni akhlak yang tinggi sebab dia true to her, to himself, atau to, dia tak panggil her atau him, dia kata true to themselves, dia kata they, themselves. Dia jujur pada mereka, jujur pada diri dia sendiri. Maka itulah akhlak paling tinggi. Maka walaupun kejujuran itu adalah dalam bentuk nafsu, dalam bentuk melawan hukum Allah, melawan syariat, dalam memaksiatkan Allah, maka itulah akhlak yang tertinggi bagi sisi mereka. Kekuatan pula, kita ada akidah, mula dengan kekuatan akidah, kemudian kekuatan kesatuan, wahadah ummah, kemudian kekuatan material. Kalau mereka mental, spiritual dan material, kenapa mereka tak ada kesatuan pula? Bukan ada kesatuan, tak, sebab mereka bersatu atas material. Kena faham, mereka bersatu atas material. Sebab tu kalau kita tengok, orang nak bersatu atas bola sepak senang, orang nak bersatu atas kerja senang, orang bersatu atas nak cari duit senang, even pilihan raya pun atas mana yang bagi mereka benefit lagi banyak, itulah kekuatan dia. Maka bersatu atas material. Spiritual pula, maka mereka akan nampak kekuatan spiritual ni kepada perkara yang mereka tidak faham. Dia kata itulah spiritual, positivism, dia makin positif, maka itulah energi. Sebab tu kalau tahu kekuatan Siti Kasim, dia kata kepada getaran, vibe kan, getaran. So getaran-getaran itu yang buat dia mendapat kekuatan, itulah Tuhan kepada dia. Jadi kekuatan dia daripada Tuhan adalah itu. Sedangkan kita kekuatan akidah, barulah Allah akan bagi kekuatan kepada kita di dunia. Baik. Ketiga pula adalah berkaitan rahmah. Rahmah pula adalah bila syariat, akhlak dan akhlak Islam tertegak pada semua. Kalau dalam konsep barat adalah rahmah tertegak bila konsensus dan tidak menafikan hak individu. Apabila tertegaknya konsensus, mana contoh, kalaulah semua konsensus mengatakan itu adalah perkara yang patut buat, maka buat perkara itu, itulah rahmah. Kalaulah tidak menafikan hak individu untuk buat akhlak yang karut-karut tadi, untuk macam-macam kesesatan ke atas, yang penting dia jujur dengan diri dia, maka itulah rahmah. Dan Islam tidak. Sebab itu Islam menolak konsensus berkaitan LGBT. Sedangkan kalau dalam kerangka rahmah di sisi Tauhid, menyokong LGBT kerana hak individu adalah perkara yang rahmah, kan? Menyokong LGBT adalah perkara rahmah. Memberi laluan kepada orang LGBT adalah rahmah, sebagai contoh, untuk kita mudah faham. Dan keadilan di sisi Islam pula, yang terakhir dalam kuadran yang kedua adalah kembali kepada ilahi, keadilan ilahi. Bila Allah kata itu adil, itu adil. Kerana hanya Allah mengetahui segala sesuatu, Allah tahu apa what's best for us. Maka adil itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah SWT, dan bukannya keselamatan mutlak, dan bukannya apa yang diimani dengan betul dan tertegak, dan equality. Kerana kalau kita ikut keadilan di sisi hari ini adalah apa yang dia yakin diri dia benar. Sebab itu bila dibincangkan tentang falsafah dan kefahaman keadilan di sisi barat, dia berlaku pertembungan antara nak menghukum orang sehingga mati. Sebab dia kata orang tu dia membunuh orang kerana dia fikir membunuh tu betul, kan? Kalau dia pleaded not guilty, atau dia plead guilty pun sebab masa dia buat tu dia fikir betul, maka kita tak boleh bunuh dia juga, kan? Tetapi kita, supaya dia tak mudarat orang, kita penjara dia seumur hidup, kan? Jadi dia letak kepada itulah keadilan. Dan bukan keadilan tu walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Kalau orang fikir qisas tu ada menghidupkan nyawa, kalau kita berfikir. Nampak dalam Islam, bunuh dengan bunuh itu adalah keadilan dan juga rahmat. Dia adalah dua perkara yang tidak boleh difahami secara terpisah. Dan seterusnya, koden yang ketiga adalah kebudayaan, undang-undang, ilmu dan kehakiman. Kebudayaan adalah budaya bersendi syarat dan bawa kepada Allah. Budaya paling tinggi adalah budaya bawa kepada syarat. Sebab itu kalau tanya saya, apa lagu yang paling best, paling hebat, adalah lagu yang bawa kita rapat kepada Allah, rapat kepada Rasul. Sebab itu kalau itu kebudayaan dalam Islam,
Dia kebudayaan yang dihargai adalah kebudayaan yang bawa kepada Allah SWT. Contoh nasyid yang paling best, lagu paling best adalah nasyid Raihan, kebudayaan paling hebat kan. Contoh nasyid Raihan alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Contoh, memang Allahu Akbar, itu adalah kebudayaan yang paling tinggi. Begitu juga budaya membaca tahlil pada malam Jumaat, itu budaya. Tiada dalil mengatakan kena baca malam Jumaat. Tak ada Nabi suruh pun, dan tak ada Nabi suruh baca Yasin malam Jumaat. Tapi dibudayakan dengan istiqnas, dengan dalil-dalil kecil seperti Yasin ala qalbul Quran, seperti kemuliaan malam Jumaat. Istiqnas dengan itu, maka dia buatlah budaya baca Yasin malam Jumaat. Maka itulah budaya yang bagus kan, sebab dia adalah bawa kita kepada Allah SWT. Sebab itu bila kan, kalau kita tengok budaya itu, ada orang kata ini budaya Hindu. Tak ada siapa yang buat baca Yasin malam Jumaat dia tegakkan budaya Hindu. Malah kalau tengok budaya Hindu, tak adanya malam Jumaat tu perkara yang mulia di sisi mereka kan. Dan isu dunia pula, kalau kita tengok, dia budaya dia adalah apa yang kita nak. Asal kita nak itu, kita makin macam tadilah, kita makin jujur pakai itu ni, maka makin kita nak kepada manusia, maka itu tanpa batasan yang progresif, itulah budaya yang paling hebat kefahamannya. Sebab itu kalau tengok pornografi adalah budaya yang bagus di sisi mereka kan. Mereka ada award untuk pornografi kan. Lagu-lagu berbudaya lucah pun adalah diterima, itu adalah lagu-lagu progresif dan mendapat award pun kan. Seolah itulah dia true for himself, for herself. Bila dia nyanyi tu, dia betul-betul hayati macam mana bersengkama dan sebagainya. Cukup buruk kan. Akhirnya dibawa kepada nafsu dia kan. Sebab apa? Bila kita kata tanpa batasan, apa yang dia nak dikembali kepada makin memuaskan nafsu, itulah budaya yang makin dihargai dan makin tinggi kan. Undang-undang pula, undang-undang Allah kerana merasa ini, saya tak nak cara panjang, cukup straightforward. Kalau hari ini dia adalah Tagut dibawa kepada undang-undang manusia 100%. Undang-undang daripada Tuhan dia anggap undang-undang kolot sebab tidak logik dan tidak masuk akal. Itu adalah kerangka pemikiran yang ada. Ilmu pula, ilmu akan merapatkan kepada Allah, dan ilmu tertinggi adalah milik Allah SWT. Ini cukup cantik kan. Saintis dalam Islam akhirnya dia bawa kepada makin dekat dengan Allah, sebab dia tahu semua perkara dapatan dalam sains semuanya telah ada sejak daripada azali, sejak daripada awal lagi. Allah dah cipta dah ilmu-ilmu tu. E sama dengan MC2 sejak dulu lagi dah ada. Saintis jumpa je, betul tak? Saintis jumpa. Bila dia jumpa, Einstein jumpa, maka dia mereka yang akidah ada jelas, dia tahu ini Allah dah cipta dia dulu, maka Allah yang cipta benda ni dah ada dah dekat dunia ni kan. Tapi kalau ilmu tu, mereka yang dalam kerangka tauhid, kerangka barat, dia ilmu sebagai tujuan hidup dia untuk ilmu. Akhirnya bila dia mati, dia kata aku tak tahu nak ke mana hidup aku, betul tak kan? Macam seolah-olah segala penat lelah tu akhirnya tak membantu dia ketika selepas dia mati. Sebab akidah ni, dia berkerangka akidah, dia bawa kita kepada kita beriman kepada sebab kematian. Atau ilmu sebagai pemuas nafsu kan. Kalau kita tengok sumbangan-sumbangan kan, kajian-kajian, geran-geran dan sebagainya, dia push untuk ilmu yang boleh memuaskan nafsu orang kan. Sebagai contoh, macam-macam lah contoh. Itu kita tak cerita lagi lah kan. Jadi contoh ilmu untuk nafsu harta, paling banyak komen nafsu harta dan sebagainya. Kehakiman pula, kalau kita tengok sistem kehakiman dalam Islam, macam undang-undang tadi atas kerangka Allah SWT, tapi kita tengok kepada ketakwaan hakim juga. Tapi dalam sistem barat sekarang, dia kepada atas juri, atas konsensus juga kan, juri kata macam mana. Jadi atas nafsu manusia, kalau juri itu dia sepakat bahawa A adalah betul, B adalah salah, kalau juri dia semua kata G adalah betul, maka selamanya lah akan dihukum G itu tak salah, betul tak? Okey. Yang keempat pula, kalau kita tengok, dia pergi kepada aspek kesimpulan kebendaan, harta, usaha dan kekayaan. Jadi mengurus dunia dalam kerangka kita adalah mengurus dunia adalah dalam siasat dunia adalah amanah Allah SWT. Kena kebendaan adalah amanah daripada Allah SWT, dan dia urus dalam keadaan abundance. Apa maksud abundance? InsyaAllah cukup untuk semua orang, lebih lagi. Cukup untuk orang, cukup untuk binatang, cukup untuk bumi, untuk kekal ekosistem. Itu kefahaman kita. Dengan syarat kita urus dengan amanah, dengan tidak berbazir kan. Itu dalam sistem Islam, kefahaman kita kebendaan. Maka kebendaan boleh urus tak? Boleh kumpul tak? Boleh kumpul. Kumpul tu bila kebendaan tu kita kumpul, dia akan jadi harta kan. So material ni, kalau dalam falsafah barat pula, dia kata dia adalah scarce, tak cukup. Kenapa tak cukup? Sebab nafsu manusia tidak dapat puaskan dia melainkan dengan tanah kan. Kalaulah seorang tu dapat 2 wadi, 2 lembah daripada harta pun, dia kata tak cukup, dia nak yang ketiga kan. Nabi kata lam talisal lisan, maka wala yang belau jauh fabni adam illa turab, takkan dipenuhi melainkan campak ke dalam tanah, dia masuk dalam kubur kan. Jadi kalau kita dengan ketakwaan, dia akan cukup. Dengan tidak takwa, dia akan sebab itu kalau kita tengok nafsu orang yang sekarang tauhid, dia nampak dia nak kena pergi explore sampai marikh, nak kena explore sampai dunia. Okey, ada dalam Islam juga sebenarnya
Mengurus dunia tu refer kepada apa? Adakah dunia refer kepada bumi? Tak, sebenarnya dunia itu refer kepada alam semesta secara keseluruhan. Baik, harta pula. Harta kalau ikut kita, ikut fahaman yang benar adalah wasilah merapatkan diri kepada Allah dan membina ummah. Adapun harta di sisi mereka adalah tujuan kehidupan. Kenapa nak hidup? Untuk kumpul harta. Dan wasilah untuk memuaskan nafsu. Nak puas nafsu, kenapa kena ada harta? So, harta tu penting untuk puaskan nafsu. Harta penting untuk enjoy. Itu straightforward. Usaha pula, kewajipan individu yang akil balik dan malas bukan daripada Islam. Ini cukup straightforward. Usaha, malas bukan daripada Islam. Dan kalau kita tengok usaha ni, siapa yang tak berusaha, maka dia berdosa. Ini kefahaman yang cukup jelas Islam. Adapun dalam isu dunia, dia pergi kepada eksploitasi. Mana usaha ni adalah supaya akhirnya boleh eksploitasi, boleh kita dapat harta dan untuk puaskan diri kita, ataupun dia pergi kepada satu angle yang lain, atau nihilism. Aku tak ada usaha, yang penting kerajaan jagalah aku sebab aku rakyat ni dan sebagainya. Nihilism, maknanya dia tidak berusaha, dia rasa sia-sia je hidup. Itu dari aspek usaha, maka ada sebahagian dia tak nak usaha. Dia akan duduk dia dekat dunia dia sendiri, maka dia nampak usaha itu bukan satu kewajipan dan bukan satu dosa kalau tidak berusaha. Kekayaan, maka kekayaan itu diukur dengan kekayaan ummah dan akhirat, tanda kekayaan hakiki. Mana kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Kita bukan kejar kekayaan dunia saja, tapi kita pergi kepada kekayaan akhirat juga. Dan maka umat itu dia kena kaya dua-dua. Kita kena tengok macam mana mereka kaya dengan amalan, mereka kaya juga dengan harta. Adapun dengan isu dunia, dia pergi kekayaan individu menjadi tonggak kepada sistem ekonomi. Mana sistem ekonomi itu dikira GDP itu tinggi bila kekayaan individu itu tinggi. Bukan kira negara ke? Tak, kalau tengok kekayaan negara itu pun diukur berdasarkan, dikiaskan kepada apa yang individu buat. Individu itu berhutang, maka negara pun berhutang. Dibawa kepada macam tu. Dan kita tengok tonggak dia adalah macam mana individu pokok dalam negara itu yang memegang 99% share, 70% share bergerak. Kalau kita tengok GDP itu, kita akan pergi kepada sebenarnya dia bermain dalam individu-individu tertentu saja. Ada setengah negara tak sampai 100 orang, ada setengah negara tak sampai 1000 orang, bergantung pada population negara tersebut. Dia bergantung kepada 1% GDP itu, penipuan terhadap GDP. Jadi isu dunia kekayaan tu diukur negara ke apa, dia pergi kepada kekayaan macam mana individu nak kaya. Macam mana individu nak kaya dalam kerangka pemikiran kapitalisme. Baik, koden yang terakhir, kita tengok kepada jihad, dakwah, tentera dan fikrah. Jihad adalah kewajipan individu dari sekecil perkara, iaitu jihad dalam hati, sehingga sebesar perkara kita kena sampai tahap kita sanggup berkorban untuk negara kita, untuk agama kita. Bila dia letakkan dalam kerangka, tiba-tiba kita dituntut untuk berjihad, kita diminta untuk dalam keadaan emergency, kita kena berkorban sampai tak sanggup berkorban nyawa. Dan jihad ini sebagai contoh, kalau ketika COVID-19, mereka yang frontliner itu jihad. Dan Allah puji dengan setinggi-tinggi pujian kepada mereka. Dan memang layak, nampak? Itu adalah sistem Islam, sistem jihad yang cukup hebat yang diaplikasi dalam setiap masa. Adapun dalam dunia, dia pergi pada jihad itu, perjuangan itu, kewajipan jihad dalam menjaga nyawa tu hanya untuk kelas tentera saja, tidak perlu menolak kehendak diri. Kerana kalau kita tak nak berjihad, tak apa, yang penting ada tentera dalam negara. Aku bayar cukai dan pada dakwah pula ialah kewajipan setiap individu untuk fardu kifayah, tanggungjawab sosial. Kita kena tegur semua orang, kita kena pastikan umat dalam keadaan baik. Itu dakwah, kewajipan kita. Tapi dalam keadaan isu dunia kita hari ini, tauhid dia akan pergi pada hanya tegur jika terkesan pada diri. Kalau benda ni efek pada kita, maka kita tegur. Kalau benda tu dibuat dalam rumah dia, tak ada kaitan dengan kita, tak ada apa, duduk rumah dia, kat dalam rumah dia tengok pornografi, tak ada buat apa, dia buat dalam kelompok dia je, dia ajak orang dan buat dalam kelompok dia je, tapi tak kena kat diri kita. Dia buat jahat dalam 1000 orang bersama-sama dia je, tak kena kat diri kita, tapi kena kat jiran kita. Kita kata tak apa, saya tak kena diri aku, maka tak kisah. Maka dia buat kepada anak yang pentingkan diri dan cukup mendalam, maka tak perlu pada dakwah. Tanpa menafikan ada mereka yang tegur dan sebagainya tu, tetapi kita pergi secara secara umum, konsep yang digunakan pakai. Tentera pula, maka setiap Muslim perlu bersiap sedia. Dia lebih kurang macam jihad. Dalam isu dunia, dia pergi kepada tentera, ini adalah kelas tertentu dan mereka bekerja untuk selain tentera. Mana bayar cukai dan tentera sila dalam tugas awak, saya dalam tugas saya as a taxpayer dan kita tidak, kita kena bersedia setiap masa. Dan fikrah pula, kalau kita tengok ideologi dan pemikiran dalam Islam adalah sepenuhnya tanpa dipengaruhi oleh selain daripada Islam. Dia tajarrud. Dan kita nampak daripada Quran dan Sunnah itu yang paling tinggi. Adapun dalam konsep mereka adalah tiada yang tetap di dunia, semua relatif. Ideologi ke apa ke pemikiran ke, semua relatif. Dan tak ada yang betul pun. Dan semua subjektif. Ikut kau lah, kau betul sebab aspek kau. Bagi aku, aspek aku lah, aku yang betul. Tiada hak, tiada kebenaran. Dalam Islam, pemikiran dibawa kepada kebenaran. Apa-apa pemikiran, akhirnya kenapa kita kembangkan pemikiran? Supaya akhirnya kita nampak hak dalam setiap perkara dan dapat batil dalam setiap perkara. Jadi dalam arti kata lain, seperti mana yang Hamka kata, akhirnya bila kita
bergelumang dengan hak, maka kita nampak batil. Tapi mereka bergelumang dalam batil, dia tidak akan peduli dengan hak itu tersebut. Hak itu pun sendiri. Maka kita kena kembangkan dalam hak. Jadi bila batil ni dia nampak sama batil dengan hak tu, dia nampak tak kisah, itu relatif. Kan? Sebab dia dalam keadaan batil, dia dalam keadaan pemikiran yang salah, maka dia tak kisah pun. Engkau dalam keadaan ikut engkau lah. Tu kau kata kau betul, tu pandangan kau, pandangan aku. Nampak? Dia nampak ideologi macam tu. Dan dia boleh bantai tanpa menghormati ideologi orang lain, tanpa menghormati pemikiran orang lain pun. Yang penting dia kata setiap orang terikat kepada pandangan dia sendiri. Dia macam tu kan. Lupa nama dia punya proverb dia. Baik. Jadi kita pergi kepada semua 5 perkara tadi, dia membentuk dalam satu kerangka yang lengkap, yang syumul kan. Satu kerangka yang lengkap, yang syumul, yang semua tu dia akan meliputi semua perkara dalam kehidupan kita. Kalau ada yang tak ada dalam aspek-aspek tadi, sila nyatakan ada orang komen kan. Dan semua ini kita buat dalam kerangka ibadah sahih dan akidah yang benar. Dan apa maksud akidah yang benar, kita tak syarah lagi. Jadi akidah benar adalah akidah la ilaha illallah. Semua yang kita buat tadi, ibadah, kebudayaan, semua adalah la ilaha illallah, iaitu manifestasi kepada mengiktiraf Allah sebagai Tuhan yang mencipta, yang maha kuasa, yang mentakdirkan segala sesuatu dan tiada keraguan padanya. Nampak? La ilaha illallah. Dia bawa kepada situ. Dia manifestasi. Kita mendengar nasyid pun adalah manifestasi kita kepada la ilaha illallah. Nampak? Kita belajar pun manifestasi pada la ilaha illallah. Itulah syumul. Semua perkara yang kita buat adalah kerana la ilaha illallah. Semua perkara yang kita buat kerana la ilaha illallah. Dan kerana menafikan tagut, menafikan la ilaha illa. Itu la ilaha illa pada awal tu adalah menafikan tagut kan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibu tagut. Allah kata semua nabi pun itu risalah dia, dakwah dia, an i'budullah, beribadah kepada Allah, wajtanibu tagut. Nampak? Semua perkara yang dibawa oleh nabi, an i'budullah, bawa kepada sembah kepada Allah. Itu akidah Allah tadi. Nampak? Wajtanibu tagut dan lawan tagut. Dan kalau kita tengok, ini bertembung dengan apa? Dengan akidah tagut yang salah. Akidah yang benar, akidah la ilaha illallah. Akidah tagut yang salah, akidah la ilaha illa ana kan. Tiada Tuhan melainkan aku. Atas dia je, iaitu atas dia apa yang dia nak. Dalam erti kata lain kan, homo deus, dia merasakan bahawa dia lah kan, dia ada kullu ilaha illallah, atau setiap Tuhan tu ikut dia lah, semua benda Tuhan dia kata kan. Allah tu Tuhan daripada Tuhan-Tuhan yang banyak. Ataupun la ilaha illa ana, aku je Tuhan. Maka mereka akan menyembah siapa? Homo deus, dia akan mengangkat diri dia sebagai Tuhan. Ataupun dia angkat evolusi, bahawa moyang-moyang dia akan ikutlah alam tu Tuhan, maka evolusi kan. La ilaha illa kullu ilaha illallah, semua ni maka dia adalah Tuhan adalah fenomena alam sahaja kan, evolusi. Atau dia angkat rahib-rahib dia kan, dia ikut kepada agama dia, ikut rahib-rahib dia, pendeta-pendeta dia, sami-sami dia kan, maka itulah Tuhan dia. Apa pendeta kata betul, itulah dia. Maka sebenarnya dia menyembah rahib dia kan. Atau revolusioner, dia menyembah kepada ideologi yang revolusioner kan, ideologi Karl Marx, ideologi John Locke dan sebagainya. Ataupun raja-raja, sebab taat raja dia nampak raja tu sebagai Tuhan dah kan. Ataupun pemimpin dunia. Kalau kita tengok hari ini kan, mereka di Amerika akhirnya mereka tidak rasional. Pengikut Trump tidak rasional dan tidak ilmiah langsung kan, kerana mereka ikut apa yang Trump cakap, seperti mana Trump tu seorang nabi, tanpa mempertikai pun apa yang Trump cakap. Di defend Trump habis-habisan, walaupun Trump ternyata salah ternyata salah. Sebab Trump tu memuaskan nafsu dia. La ilaha illa ana, dia kata kan, akulah Tuhan, ikut aku nak buat apa, maka aku kata nak Trump tu. Sebab Trump tu puaskan nafsu dia dan apa yang Trump kata tu dalam kerangka Amerika memuaskan nafsu dia. Maka dia bertembung dua akidah ini. Dan kalau kita tengok dalam aspek ini, kita akan faham bahawa apa hal pula Trump jadi Tuhan, apa hal pula diorang jadi Tuhan. Kerana mereka mengambil hak Tuhan dan mengambil peranan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang akan boleh mengarahkan sesuatu kepada manusia sebenarnya kan. Sebab itu pemimpin dalam Islam, dia adalah melaksanakan amanah Allah. Nampak? Dia buat tu kerana Allah kan, bukan kerana dia kan. Sebab itu kita mentaati hanya kerana Allah, hanya sebab Allah suruh taat. Kita taat bos kita, kita ikut bos kita, kenapa? Kita ikut bos kita sebab Allah suruh kita amanah dalam kerja. Nampak kan? Sebab itu kita ikut cakap bos kita. Tapi dalam mereka ni tidak. Maka mereka mentaati itu seperti mana mentaati Tuhan. Maka kan dia, semua yang disebut tu, dia menyembah diri dia sebagainya, alam mereka mengambil hak Tuhan. Dan bila mereka mengambil hak Tuhan, maka inilah sebenarnya tagut yang salah. Itulah akidah dia, dia mengambil itulah Tuhan dia kan. Bila ambil hak Tuhan, maka itulah yang dijadikan Tuhan. Dan kalau kita tengok dalam ibadah pun sama. Ibadah ni apa? Ialah kerangka menyembah dan mendapatkan redha Allah sebagai keinginan tertinggi, mengikut syariat tepat dengan penuh keikhlasan daripada ibadah kepada mana. Dan ibadah ini adalah kita kata sebagai wasilah, uslub dan jalan kepada akidah yang tersebut.
Kalau akidah tagut tadi pada ibadah tagut, maka dia ambil wasilah. Kita pun sama juga. Yabtaghi ila rabbina wasilah. Macam mana jalan kita mendapat redha Allah? Adalah ibadah kepada Allah. Maka semua pekerjaan kita kita jadikan ibadah kepada Allah. Segala perkara yang kita buat adalah kita jadikan ibadah kepada Allah. Segala perkara yang kita buat ni adalah untuk dipersembahkan kepada Allah. Wasilah dan usrub jalan kepada akidah yang ditunaikan. Begitu juga tagut. Semua perkara yang dibuat adalah di dalam fi sabilit tagut. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka ni berjuang, hidup, mati adalah untuk jalan tagut. Ibadah mereka adalah untuk jalan tagut. Nampak? Bila seorang tu hidup untuk evolusi, maka dia rasa dia pergi percaya kepada budaya progresif, maka dia kata ikut dia lah, dia nak pergi, yang penting dia makin progresif. Percaya kepada rahib dan pendeta, maka dia akan beribadah ikut cakap rahib dia. Mencari redha rahib dia, mencari redha Trump, mencari redha pemimpin dunia, mencari redha raja-raja. Nampak? Ini yang berlaku ibadah taghut. Ini konsep yang kita perlu faham. Dan kalau kita tengok, kalau tadi kita nampak tamadun Islam, taghut juga dia membentuk satu tamadun. Kalau saya tengok situ, saya letak gambar apa? Gambar Babylon. Sebab tamadun taghut ni kalau kita tengok dalam Quran, track back paling tinggi, paling awal dan paling tinggi yang pernah dicapai, paling awal adalah kisah Nabi Ibrahim dan Namrud. Kalau kita tengok hari ini sampai ke hari ini, tamadun-tamadun barat dia masih mengambil Nimrod dan tamadun Babylon sebagai satu sumber inspirasi. Dia ambil inspirasi dalam bentuk ajaran mistik, ambil dalam bentuk akidah mistik, ambil inspirasi dalam bentuk kebudayaan, ambil inspirasi dalam bentuk ekonomi, ambil inspirasi dalam bentuk dan pelbagai. Bagaimana kalau kita tengok bila bincang tentang kapitalisme dan sosialisme, mereka kata antara terawal bincang tentang kapitalisme dan sosialisme adalah Namrud, adalah Babylon. Jadi mereka kata, ini adalah satu kemajuan yang sebenarnya dia capai, yang dia kena tiru, dia kena kembangkan. Jadi dia nasabkan balik ke situ dengan aliran Misra, aliran mistik, aliran kemajuan moden dan aliran melawan Tuhan. Kalau tengok melawan Tuhan secara satu tamadun bermula dengan Namrud. Namrud mengaku dia Tuhan di hadapan Nabi Ibrahim. Nampak? Nabi Ibrahim pun risalah yang melawan tamadun. Sebab itu kita kata Nabi Ibrahim dalam tamadun, kita akan pergi kejap lagi. Jadi ibadah taghut ni dia ada dicul keagamaan dia. Dia ada sosial dia bersama dia ada demokrasi liberalnya. Dan semua ni membentuk aspek-aspek yang ada. Dan dalam kerangka ibadah taghut, dalam kerangka untuk memuaskan penyembahan dia kepada ila ibadatil ibad. Macam kata Rabi' bin Amir, menyembah hamba-hamba, menyembah makhluk-makhluk Allah. Sebab itu ibadah ni adalah ibadah apa yang dibuat tu adalah manifestasi menyembah makhluk-makhluk Allah, sama ada makhluk Allah adalah diri dia atau pemimpin di luar sana. Dan dia dalam kerangka akidah taghut yang dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Allah tu Tuhan yang patut disembah. Mungkin dia percaya Allah tu Tuhan ya, tapi dia kata Allah tu bukan Tuhan yang patut disembah. Maka dia akan menyembah selain daripada Allah SWT maupun diri dia. Ini adalah kerangka dia. Bila kita faham ini, maka kita faham bahawa tamadun Islam menyelesaikan penyelesaian yang menyeluruh seperti tamadun taghut, dan tamadun taghut itu juga memberikan dimensi yang menyeluruh. Dan akhirnya kedua-dua ini membentuk comparison yang mana dia akan pertembungan tamadun, dia akan berlaku pertembungan tamadun. Akidah kita, tamadun kita akan bertemu dengan tamadun taghut. Dan bila kita kata pertembungan antara hak dan batil yang berlaku hari ini, yang mana Allah kata berlaku setiap masa, dia adalah pertembungan antara tamadun ini, antara kesyumulan Islam dan kesyumulan taghut, bertembung. Dakwah Islam dan dakwah taghut bertembung. Sebab itu kita kena memahami kedua-duanya. Dan bila memahami kedua-duanya secara syumul, barulah kita akan nampak. Sebab tu kadang ada orang tanya kat saya, Ustaz, habis tu apa salahnya saya buat demokrasi ni? Nampak kebaikan je. Kita ikut cakap orang, kita nampak orang dalam keadaan aman dan sebagainya. Bukan nak kata tamadun taghut ni tak betul tak ada kebaikan langsung. Ada kebaikan kalau dia manusia. Kalau tak, benda tu dah tak ada dekat dunia ni langsung. Dia ada kebaikan. Dan kebaikan manusia itu dalam bentuk menyembah manusia. Sebab tu kita tengok demokrasi akhirnya menyembah kehendak. Nampak akidah taghut dia? Kita pergi sistem demokrasi. Sistem demokrasi, ibadah taghut dia adalah dengan dia buat semua perkara tu adalah untuk memastikan manusia dalam akidah, dalam kerangka akidah tu, kehendak manusia itu tercapai. Betul tak? Keinginan majoriti itu tercapai. Keinginan manusia nak rasa siapa dia punya untuk pemimpin dia tercapai. Dan bila manusia buat keputusan tu, dia tak ikut pun Al-Quran, kan? Kalau ikut Al-Quran, bolehlah dia ikut Al-Quran dalam kerangka sikit-sikit. Tetapi akhirnya kerangka tu tak ikut pun, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah kata kalau kamu mentaati majoriti yang ada kat dunia, maka kamu akan yudilluka an sabilillah, kamu akan sesat. Tapi itu akidah taghut. Dia nak puaskan kehendak individu. Dan kita tengok macam mana manipulasi demokrasi. Manusia akhirnya mentaati manusia yang paling banyak memuaskan nafsu dia, paling banyak menjanjikan langit, itu yang menang, kan? Dia bukan pergi kepada yang paling Islamik. Dia bukan pergi kepada paling menjaga hak orang Islam.
Tetapi dia pergi kepada yang paling memuaskan, materialistik, paling menjanjikan langit dan awan, kan. Jadi itu kerangka dia, nampak. Dan ibadah tauhid tu, bila dia kerangka itu, segala perkara yang dia buatlah untuk calon dia, atau untuk mungkin agak ekstrim, tapi itu hakikat dia, untuk menyembah calon dia. Sebab dia nampak apa yang calon dia kata itu wahyu. Ini the reality, kita nampak. Walaupun kita kata okey, ni bukan sembahan, bukan sampai dia syirikkan Allah, okey fine, tetapi kita nampak dia anggap calon dia tu macam Nabi, macam tak salah langsung, kan. Dan macam apa calon dia cakap itu semua wahyu, sampai kan keluar istilah jilat ludah dan sebagainya, sebab dia tak kritikal pun terhadap apa yang calon dia cakap, tidak berlaku adil pun. Sedangkan dalam sistem Islam, kan, calon apa-apa yang siapa yang boleh naik kita boleh tegur, kan, boleh tegur, boleh check and balance. Dan dalam masa yang sama dia kena amanah, kan. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Itu yang tiada dalam akhirat tauhid. Kalau berlaku khilaf, berlaku nizah, kembali kepada Allah dan Rasul. Mana ada berlaku dalam sistem demokrasi macam tu, betul tak? Akhirnya dia kembali kepada hukum hakam undang-undang manusia pun. Jadi ini adalah pertemuan yang ada. Sebab tu bila kita nak buat Islam dalam kerangka demokrasi, kita akan sentiasa menemui jalan buntu. Tapi macam kita dah cerita dalam bahagian pertama, kita ada jalan keluar juga dalam kerangka demokrasi. Kita tak mampu tukar sepenuhnya. Kita hidup dalam kerangka demokrasi, tapi kita pergi kepada apa yang paling hampiri sistem Islam. Sebagai contoh, kita pilih Muslim yang berwibawa. Sebagai contoh, kita memastikan tempat majoriti Muslim, pastikan orang Islam yang dinaikkan, orang Islam yang bertakwa, yang akhirnya dia mampu untuk membawa agenda Islam. Sebagai contoh. Baik. Dan pertembungan ini adalah pertembungan yang real, yang tiada pemisahan. Kerana kalau kita tengok sebenarnya kita hidup ni dalam keadaan akidah tauhid yang besar tu, kan, kita nak kembangkan dia dalam tu dan kerangka tu. Itu satu cabaran yang cukup dahsyat. Dan akhirnya hasil akhir dia kena jadi macam ni. Hasil akhir kita boleh nampak, oh, ni negara Islam yang betul-betul 100% Islam. Kan, ini negara tauhid yang bukan 100% tauhid, kan. Jadi kita nampak perbezaannya itu. Dan hari ini tidak timbul negara tersebut. Kita hidup dalam sistem kapitalis, kita hidup dalam sistem demokrasi, kita hidup dalam sistem sosial yang mana equality menjadi tunggak dan sebagainya. Jadi equality dalam Islam dia beriman kepada takafu al-furas, iaitu peluang yang sama tetapi dalam hudud-hudud tertentu dan kerangka tertentu. Jadi pertembungan ini adalah pertembungan yang bagi saya kita kena faham, dia tidak akan bercampur sebenarnya. Sebab Islam ada sistem dia sendiri, dia tak akan bercampur. Dia tak akan ada cawan tu kita boleh isi dua-dua, dan cawan tu dia tak terlimpah keluar, dia akan terlimpah keluar, kan. Itu apa yang kita kena buat. Macam yang saya bagi contoh sebelum ni, kita isi cawan dengan keluarkan jahiliah dan masukkan tu dalam kerangka pertembungan tamadun. Dan jadi persoalan yang lagi kritikal, yang ni kita akan lalu laju, jangan risau apa tindakan dia. Maka tindakan dia, Al-Banna ada pecahkan tindakan kepada syumul kepada individu dan jemaah yang pada real untuk kita kembangkan tamadun ini. Jadi ada tarbiyah dakwah organisasi, ciri-ciri agenda. Kalau kita tengok dalam individu, dia Al-Banna letak kita bina diri kita ke arah 10 ciri individu Muslim. Kita cuba laksanakan 10 rukun bai'ah. Kita cuba buat 5 sudut tarbiyah. Kita cuba buat medan dakwah dengan segenap bentuk. Kita wujudkan amal individu, amal organisasi. Dan kalau kita tengok dalam kerangka jemaah pula, kita ada 8 ciri jemaah. Dakwah salafiyah, tariqah sunniyah, hidupkan jemaah dengan 8 ciri. Ada 7 marhalah dakwah, ada pengurusan tarbiyah, ada pengurusan dakwah, ada pengurusan tanzim, dan tiga perkara ini bergerak ke arah mengembangkan 5 kuadran yang disebutkan tadi dan terus berkembang. Detail setiap perkara ini kalau kita buka, dia akan jadi terlalu panjang. Okey. Jadi sebagai kesimpulan usul pertama, kesimpulan dia adalah kita bermula dengan problem statement dia paling ni adalah umat Islam terlalu banyak, macam mana kita nak satukan umat Islam. Jadi kita satukan dengan kita memahami macam mana Rasulullah menyatukan dan macam mana Islam tu dia berkembang dan bergerak lebih laju adalah dengan cara kerangka era Nabawi, dakwah, daulah, Rafah dan tamadun. Dan mereka bergerak tu semua adalah dengan kefahaman usul pertama itu Islam yang syumul. Yang Islam yang syumul tu kita faham dalam kerangka ini bahawa umat Islam dia akan 2 cawan yang berbeza. Maka Islam tu dia akan kosongkan cawan A tu, dia akan kosongkan dan akhirnya dia akan penuhkan sampai habis. Kalau betul-betul akidah dan ibadah dia betul-betul, kan. Jadi dia akan tuang. Mungkin hari ini kita kurangkan ritual keagamaan, kita masuk sikit ekonomi Islam, kita masuk sikit politik Islam, kita masuk lagi dan kembangkan, kan. Sehingga akhirnya cawan manusia itu, cawan A itu dia penuh dengan agenda Islam, kan. Dan akhirnya dia fikir dan kerangka akidah yang benar, ibadah yang sahih, dan kerangka akidah dan ibadah yang menyeluruh dalam keadaan aspek-aspek yang menyeluruh ini. Dan jangan lupa, poin yang terbesar terakhir yang saya kongsi hari ini adalah dalam video ini, semua keempat-empat perkara ini perlu difahami dalam kerangka berlakunya pertembungan antara tamadun. Nampak? Sebenarnya pertembungan yang ada hari ini antara Islam dan batil dan tauhid adalah pertembungan tamadun. Dia bukan hanya pertembungan
okey, yang ni nak sembah Allah, nak sembah benda lain. So pertemuan ibadah je. Itu kalau mereka yang fikir dalam kerangka ritual keagamaan. Tapi kalau kita fikir dalam kerangka yang lebih besar, kerangka syumuliyatul Islam, dia adalah pertembungan tamadun yang cukup dahsyat. Jadi wallahu a'lam bissawab, moga-moga bermanfaat. Tinggalkan di ruang komen sebarang persoalan, insya-Allah saya akan cuba jawab dalam masa terdekat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.